Selamat pagi. So, hari ni kita cerita pasal RS punya head. So apa yang saya nak cerita ni ialah dia punya komponen dalam dia. Lepas tu dia punya cooling system. Lepas tu apa masalah yang biasa terjadi dengan head ni, dengan kalau kita buat modification apa kita kena tengok. Okay, so ini head dia. So ini head original barang dia masih original lagi, tapi head ni dah rosak. Nanti saya beritahu apa kerosakan dia dan punca dia lah. Okay, ini bahagian intake. Ini bahagian intake. Ini bahagian exhaust dia lah. Okay, head ni dia komponen dia ini jenis dual cam punya. So dia ada cam intake berlainan dengan dia punya cam exhaust lah, tapi tak sama. So yang ini akan ada dia punya rantai kecil yang gerakkan dia lah. So dia punya design dia, okay, ini dia punya cam, ini intake, ada delay in, ini exhaust punya lah. Okay, so yang ni rosaknya. Okay, so yang ini kita akan nampak dekat sini, ini adalah dekat dia punya, okay, ni ada valve dia lah. So dekat atas ni, yang tolak valve ni ialah benda ni kita panggil nama dia roller rocker arm, RRA, roller rocker arm. So kita punya valve kat sini kita punya cam kat sini, dia tak tolak direct kita punya valve, dia akan tolak dekat roller ni. Tu sebab kita panggil dia roller lah. So kaki dia dekat sini, dia akan tolak valve ni. So dia punya garpu ni akan tolak kita punya valve ni ke bawah lah. So dekat sini ada dua spring, kita tak buka. So kalau kita tengok daripada luar, dia ada nampak 4 spring dia sebenarnya. So ni sebenarnya dalam ni dia ada spring kecil lagi. So guna dia kenapa dia pakai dua spring kat sini? Nombor satu, katalah satu spring tu patah, so kita ada lagi satu spring lah. So backup. So kita backup. Okay, itu dia punya cerita head ni. So head ni sebahagian daripada enjin, cara nak sejukkan dia ada dua. Nombor satu, dia akan ikut minyak hitam. So minyak hitam digunakan untuk sejukkan dengan lubrication lah head ni. Lagi satu, kalau kita tengok bahagian depan ni, okay, ni exhaust keluar untuk K56 lah. K56 ni RSX. So penyejukan dia mengharapkan angin sekali. Dia angin sekali. So ini keluar exhaust. So kita punya radiator atas sikit ni je. So jadi kenapa saya kat sini kita tak galakkan pakai aksesori dekat depan yang cover exhaust. Kenapa? Head ni mengharapkan cooling daripada angin sekali. Dia bukan minyak semata-mata lah. Okay, macam mana minyak jalan dalam ni? Okay, ini saya tunjuk. So bila kita faham kenapa minyak jalan dalam ni, baru kita boleh cerita masalah dia. Okay, kalau kita tengok, okay, ini cap belah kiri. Okay, cap belah kiri, minyak akan ikut lubang ni. Minyak akan ikut lubang ni. So untuk enjin K56 ni, minyak hitam kita ada 4 circuit. Okay, circuit nombor 1 dia akan pergi ke crank kat sini, crankshaft lah. Circuit nombor 1 dia akan pergi ke crank lah. Tu circuit nombor 1. Circuit nombor 2 dia akan pergi kita punya main shaft dengan kita punya clutch. Lepas tu dia akan pergi dekat kita punya counter shaft lah. So nombor 4 last kali dia akan tembak dekat atas sini. So komponen ni semua penyejukan dia mengharapkan minyak hitam dengan angin tadi lah. So apa akan jadi ialah so ini cap belah kiri dia, so dekat sini kita akan tengok, okay, ni dia dah kunci. So minyak akan naik ikut lubang ni. So bila minyak naik ikut lubang ni, dia akan pergi kat sini, reach ni lah. So reach ni, reach ni akan ada minyak lah, sebab minyak ada tembak dalam ni. So lepas dia pergi dekat reach ni, untuk sampai ke tengah ni, dia mengharapkan ni. Okay, kalau kita tengok cam ni, kita tengok dia punya cam ni, dia ada lubang kat sini. Lubang ni berfungsi sebenarnya. Lubang ni dia bukan letak untuk suka-suka. So katalah position ni dekat sini. Okay, position ni dekat sini. Ini contoh dia lah. So lubang ni sebenarnya akan align dengan reach ni, dia punya lekuk ni. So minyak akan naik, dia akan build pressure dekat sini. Bila dia dah build pressure dekat sini, dia akan pergi ke sini. So dekat sini dia akan spray dekat bahagian atas di sini lah. Dia akan spray lubang ni, nozzle ni kecil je. So lepas tu dia akan pergi juga dekat bahagian cap sebelah kanan lah. Okay, so cap ni dia akan nanti dia masuk sini. So reach yang dekat sini
dia akan kena dekat lubang sini lah. So itu cara dia lubricate dengan sejukkan. So apa jadi, bila head ni problem, kita nak troubleshoot dia sebenarnya senang. Kita nak troubleshoot, bila head ni problem, troubleshoot dia senang. Kita buka je head ni, biasanya lah, kita buka je head, alamak kita nampak calar sini, ni dah makan. So biasa kita terus tuduh macam-macam lah. Tuduhan pertama yang kena, kau ni tak jaga minyak hitam ni, betul. Ataupun tuduhan kedua, kita akan biasa kita tuduh, oh ini oil pump tak jalan lah. Ataupun nombor 3 kita cakap, ini kau tak bersihkan strainer. Okay, tapi yang penting kita nak check ialah sebelum kita pergi dekat komponen bawah, komponen atas ni kita kena check dulu. Okay, cara kita nak check, katakanlah kita bercakap dekat sini, kita punya telahan pertama kita minyak tak sampai. Okay, biasanya kalau minyak tak sampai untuk kes head makan ni head nak makan ni, kalau minyak tak sampai sebenarnya, nombor 1 kita akan tengok ni dulu. Kita akan tengok ni dulu. Kita akan tengok kita punya valve ni punya condition. Okey, saya cakap tadi minyak digunakan untuk menyejukkan kita punya atas ni lah. So guna minyak ni, bila dia spray dekat sini, dia akan sejukkan kita punya valve sekali tau. Intake tak apa sebab dia ada sembur petrol. Dekat sini dia cuma harapkan minyak hitam ni je. So apa kita akan check nombor 1 ialah kita tengok condition ni. Bila kita tengok condition ni, valve tak makan sebenarnya, valve tak bocor langsung bila kita testing. So maksudnya minyak sampai. Minyak sampai. Okey, nombor 2 kita akan test lubang ni. Lubang ni kita kena test. Lubang ni kita kena test. Kita tahu lubang ni betul jalan ke tak jalan. Lubang ni boleh jadi, katalah minyak tak sampai, contoh kita tuduh lubang sumbat lah. Okey, tapi bila kita tengok kes ni sebenarnya minyak sampai. Minyak sampai. Tapi apa yang jadi ialah, okey, kalau kita tengok cam ni, dia makan teruk dekat belah kanan. Belah kiri senonoh lagi. So apa punca dia yang ini ialah senang. Punca dia ialah sebab kita tu minyak sampai sebab condition ni elok. So apa akan jadi ialah minyak sampai, tapi kita punya tensioner terlampau tegang. Apa jadi tensioner tegang ni, dia makan belah sini lah. Dia makan belah kanan ni. Kenapa kita boleh tengok dia punya, kalau minyak tak sampai, dua-dua bahagian ni condition dia sama. Dia akan makan dua-dua. Kalau kes minyak tak sampai, dua-dua ni makan, dan condition kita punya exhaust valve ni teruk sebenarnya. Okay. So itu dia, kita nak check lah minyak dia sampai tak sampai. So lubang ni kita tengok, dan yang ini punca dia terang, jelas, nyata, tensioner terlampau ketat. So biasa ni orang guna tensioner manual, so dia adjust terlampau ketat kan, sampai enjin tak ada bunyi langsung, senyap. Tapi lama-lama dia makan benda ni lah. Sebab bila kita test dia punya flow dekat sini elok, so maksudnya minyak sampai. Okay. So kalau untuk case head macam ni, kita kira dia barai lah. Dia dah barai lah ni. Dia dah barai. Dia dah barai, so jawapan dia ni head baru lah. Okay. So jadi untuk kita punya solution untuk bila kita buat benda ni, solution dia memang satu, kita boleh ganti head ni. Kita ganti sekali lah dia punya cam apa semua ni. Tapi cost tu kita tengok lah, sebab head baru cost kosong dia 1000 head baru. Jadi kalau kita katalah kita buat tukar-tukar barang, cost dah dekat 700-800. Baik beli head baru je, kepala tak sakit, hati tak sakit. Okey, untuk case macam ni kita masih boleh buat sesuatu sebenarnya. Kita masih boleh buat sesuatu. So kita ada ni, kita nak cerita pasal untuk yang buat modi lah. Kita buat modi. So apa kita akan buat ialah, nombor 1 kita boleh buat replacement. So replacement ni ada orang dia suggest kita buat roller lah. Kita buat bearing. Okay. Ini contoh aftermarket punya replacement part lah, aftermarket. So yang ini dia dah siap buat. Dia siap bagi roller bearing kat sini. Roller bearing. So apa jadi, dekat sini kita pun ada dia punya roller bearing lah. Dua-dua belah dia buat. Dua-dua belah dia buat. So kalau condition head tu condition dia boleh buat benda ni, kita buat. Kita tak cakap semua boleh buat. Kita tengok condition atas ni dulu. Okay. So yang ini dia pakai apa ni? Dia guna aftermarket punya. So dia pakai roller dia lah. So roller ni akan placement dekat sini. So ini dia punya position lah. So dia akan pusing kat sini, dia ada
dia punya safety kat sini, kita ada dia punya roller bearing dekat sini lah. Minyak masih jalan macam biasa sampai ke sini. Untuk design ni saya cakap dia boleh harap, tapi kita still kena buat, ada touch-up sikit kita kena buat lah. Okay, kenapa bila saya cakap kena touch-up tu, bila kita buat modi sekejap, ni tak pantai letak. So bila kita buat modi, nombor satu yang kita kena tengok cam ni, ni untuk orang yang buat modi lah, ni lubang ni pastikan jalan dulu. Pastikan jalan dulu. So kalau yang buat custom cam ni dia, kita tengok ini dia cam mentah lah kita panggil, dan buat cam tu make sure lubang ni kita boleh create balik lah. Jangan beli yang padu punya habis, lubang ni tak ada. So katakanlah lubang tengah ni sumbat ataupun tak ada, apa jadi ialah kita punya bahagian valve ni, spring, valve dan ke bawah ni akan panas. So bila panas, lama-lama apa jadi, makan lah. Itu yang kita punya valve bocor, apa semua tu, punca dia panas. Kenapa panas? Minyak tak sampai. Minyak tak sampai. So punca minyak tak sampai ni pun satu saya cakap lubang ni. So nombor dua, cap ni. Cap yang paling penting, cap yang belah kiri. Okay, ni cap dia. Sekejap ni kita pakai yang mana tadi. So cap belah kiri. So cap ni kalau kita masuk. Okay. So cap ni saya tunjuk dia punya, ni bukan dia punya position dia. So cap ni kalau kita tengok dekat sini, cap ni kena ketat, kena kedap. So kalau kita masuk sini ni dia macam ni. So cap ni kalau kita masuk, dia kena, bila kita kunci lah, kita kunci ni tengok dia kena kedap. So saya tengok ini belah-belah dia pun tak cantik ni. So dia kena kedap. Dia kena kedap betul. Dia punya cap ni kena cantik, kena kedap. Yang ini yang original punya. So original punya kita tengok dia kedap ke tak kedap. So kenapa kita nak dia kedap tu, sebab okay, saya bagi contoh yang ni dia, kenapa dia kena kedap. Macam ni dia lari lah. So lari banyak sebenarnya, dari berbanding yang asal lah. Satu sebab dia dah makan lah. So kalau bahagian ni tak kedap, minyak tak ada pressure kat sini. So bila minyak tak ada pressure kat sini, dia tak boleh pergi belah sana. So bila tak boleh pergi belah sana, itu yang problem. So ni biasa jadi kalau kita buat replacement cap ni lah. So kita nak buat cap ni, dia bukannya kita main masuk je, main masuk naas kita. So kita kena tengok ni kedap ke tak kedap kan. Dia elok ke tak elok, dia punya position, tak position. Kalau dia tak elok, apa yang kita nak touch up. Kalau kita boleh touch up lah. Kalau tak boleh touch up, kita tak boleh buat apa, ganti head je jawab dia. So itu yang kalau nak buat benda ni lah. So ni saya compare dia punya. Sekejap. Okay, kalau tengok yang aftermarket punya ni, dia kecil lah dekat sini lah. Dia kecil. So satu yang kita nak kena jaga betul-betul cap ni sebenarnya. Bila kita buat modification dengan cam lain, kita tukar ke apa cap ni, yang penting dia punya position ni kat sini ni, kiri kanan ni dia kena cantik, dia kena kedap lah. Dia punya reach ni kena kedap. Kalau reach ni tak kedap, pressure tak build up, minyak tak pergi ke sini lah. Ni untuk cerita head kita lah. So kita nak buat head ni, dia tu sebab kadang-kadang ada bengkel dia tak mau ambil motor modi yang ada problem. Sebab kenapa? Kerja dia banyak. Dia dah tukar cam, dia dah tukar macam-macam. Jadi bila ada problem, contoh jam, contoh valve makan ke apa kan, kita nak buat troubleshoot tu memang payah. Jadi apa solution ni, banyak orang ganti balik standard. Sebab apa benda ni kenyang. Nak buat dia pun kenyang. Sebab apa barang ni dia punya tolerance tak sama. Itu yang kita buat sakit sikit lah. So tu cerita pasal head hari ni. So itulah, kita boleh bagi guide sikit. Okey bang. Ngam. Betul.